So, maklumat pendidikan kesihatan tahun 1 bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Tujuan dia adalah untuk membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran serta amalan gaya hidup sehat. Yang kedua, sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Maksudnya perubahan dari segi 5 aspek ini. So, anak-anak ini sentiasa bersedia. So, bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup dan meningkatkan potensi ke tahap kesihatan optimum serta jangka hayat panjang yang berkualiti. Jadi dalam pecahan kurikulum pendidikan kesihatan ini ada 3. Yang pertama adalah kesihatan fizikal, yang kedua kesihatan mental, emosi dan sosial, dan yang ketiga kesihatan persekitaran. So ini adalah 3 pecahan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan kesihatan. Jadi berdasarkan pecahan tersebut, kita tengok so skop kurikulum pendidikan kesihatan ini. Yang paling besar, warna hijau itu adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PEERS nama dia. Merangkumi 75% daripada skop kurikulum ini. So yang selebihnya adalah pasal pemakanan 15% dan pertolongan cemas 10%. Menjadikan keseluruhan dia 100%. So PEERS ini pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ini merangkumi skop yang paling besar, tajuk yang paling besar, perkara yang paling besar yang akan diperkatakan ataupun dipelajari oleh murid-murid tahun 1 hingga tahun 6. So ini ibu bapa kena sedia maklum lah. Jadi di sini saya akan terangkan sedikit, serba sedikit tentang pendidikan seks, yaitu di bawah tajuk PEERS tadi, yang 75% itu. So mereka akan didedahkan kepada pendidikan seks sudah. So dari peringkat yang paling awal lah, supaya apabila murid-murid ini balik ke rumah nanti dan mereka tiba-tiba memperkatakan sesuatu tentang pendidikan seks ini, ibu bapa tidak terkejut. Karena perkara ini terkandung dalam skop kurikulum yang mereka akan pelajari. So bagi mereka mungkin benda ini melucukan, dan mungkin bagi parents, kita agak terkejut. Kenapa anak saya tahu benda ini? Sebenarnya mereka mula didedahkan di peringkat sekolah lagi. So, PEERS ataupun nama sebenarnya. PEERS itu nama samaran lah, nickname. So, nama sebenarnya adalah pendidikan kesehatan reproduktif dan sosial. So diambil huruf PEERS. PEERS. So sebenarnya PEERS ini bukan perkara yang baru sangat dalam pendidikan kesihatan. So kalau tengok sejarah latar belakang dia, perkara ini sudah dimasukkan dalam kurikulum sejak 1989 lagi, diperkenalkan di sekolah menengah. 1994 barulah diperkenalkan di sekolah rendah. So mungkin waktu ini ada parents yang masih di zaman bangku sekolah kan, 1994. So mungkin kamu telah mempelajari benda ini secara tidak langsung. So 1994 saya pun masih di sekolah rendah lagi. So mungkin saya tidak sadar perkara ini saya cikgu saya telah ajar. Elemen PEERS diajar khusus melalui mata pelajaran pendidikan kesihatan lah. Juga merentas kurikulum pelbagai mata pelajaran lain seperti biologi, sains, moral dan pendidikan agama Islam. Memang ditekankan secara tidak langsung dalam pelbagai mata pelajaran yang ada kaitan. Itu namanya merentas kurikulum. So PEERS ini latar belakang dia 1989 hingga 2000 dinamakan pendidikan kesehatan keluarga. So 2003 hingga 2005 dia tukar nama kepada pendidikan sexuality. Dan 2006 hingga kini 2020 dia dinamakan pendidikan kesehatan reproduktif dan sosial ataupun PEERS. Nama baru lah. So diajar di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan menengah. So seperti yang saya katakan tadi, dia merentas kurikulum. Mungkin diajar dalam
agama, dalam moral, biologi, sains, semua kan. So, perkara itu memang ditekankan sentiasa. Okay? So, peers adalah satu proses pendidikan sepanjang hayat. Okay? So, mungkin di university kemana-mana nanti perkara ini tetap akan diperkatakan. Okay? Sama ada dari secara langsung ataupun tidak langsung. So, pendedahan dari awal ini penting lah supaya murid-murid punya knowledge pasal peers ini sentiasa bertambah. Okay? So, di bawah peers ini ada 4 skop, okay, yaitu biological, sociological, kerohanian, dan sosio-budaya. Okay, so amalan tingkah laku yang sihat dalam peers okay, merangkumi kehidupan seksual, etika perhubungan jantina, persediaan untuk kedewasaan, perkawinan, dan keibubapaan. So, perkara ini antara yang ditekankan dalam peers. Oke, so mungkin ada ibu bapak yang tertanya-tanya. Oke, jadi murid-murid tahun 1 nih terus belajar tentang pendidikan seks. Oke, sebenarnya tidaklah. Oke, so dia akan diajar secara berperingkat-peringkat. Oke, ikut level ataupun tahap ataupun umur mereka lah kan. So that's why dia sentiasa ilmu itu bertambah. Oke, so peers dalam kurikulum pendidikan kesehatan merangkumi aspek fisikal, mental, emosi, sosial, dan rohani ke arah amalan hidup sejahtera. Okay, so peers digubah berdasarkan kepada tahap perkembangan kognitif. So tahap perkembangan kognitif maksudnya tahap pemikiran budak itulah. Okay, so dia dedahkan secara perlahan-lahan. Okay, dan kesesuaian peringkat umur kumpulan sasaran. Ya, so dia, kalau tahun 1 kita cakap pasal tahun 1 lah kan yang basic punya kan gitu. Nah, so kalau tingkatan 5 mungkin sudah yang detail sudah kan. So umur pun sudah meningkat. Okay, perkembangan kognitif, perkembangan pikiran mereka sudah mencapai kematangan yang sesuai. Okay, so contoh dia di tahun 1 dan tahun 2, okay, pendidikan peers ini yang asasnya adalah contohnya kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat. No, jangan sentuh saya, begitu. Okay, so tidak perlu cakap banyak lagi. Nah, so itu tahun 1, tahun 2 lah. So di tingkatan 4, tingkatan 5, okay, dia akan katakan tidak kepada tingkah laku seksual yang berisiko. Contoh, apa tindakan seksual yang berisiko? Okay, so dia akan bagi tahu yang secara detail lagi. Katakan tidak. So, dia adalah berdasarkan tahap perkembangan budak. Okay, so kalau kita ajar budak yang terlampau susah pun dia tidak faham kan. Sila-sila dia ketawa saja. Dia rasa lucu. Padahal benda itu sebenarnya tidak selamat. Okay, so yang peers ini diajar berdasarkan tahap budak itu. Okay, so ibu bapa tidak perlu risau. So benda ini berlaku sepanjang hayat pembelajaran mereka. Okay. Okay, so kesimpulannya warm to tomb. Okay, peers. So bermaksud sejak anak ini dilahirkan sehinggalah ke akhir usia mereka, okay, pendidikan peers ini patut diterapkan dan mereka pelajari dalam diri mereka. Okay, so kita memberi pendedahan di peringkat sekolah dari prasekolah tahun 1 hingga mereka tahun 6, kemudian di sekolah menengah. Okay, proses pembelajaran peers ini, pendedahan kepada peers ini sentiasa berlaku secara berperingkat bergantung kepada tahap perkembangan kognitif, yaitu pemikiran dan kesesuaian umur mereka. So, ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam memastikan ada ilmu ini ada pada anak-anak Anda semua. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih karena sudi meluangkan masa untuk mendengar ceramah ringkas tentang peers ini. Thank you.